Extra, selamat pagi anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli dengan pelbagai berita tumpuan dan berita menarik di astroawani.com. Kita nak ceritakan tentang perkembangan COVID-19 dalam dan luar negara. Kita juga nak ceritakan tentang perkembangan berita yang menjadi ataupun mendapat perhatian di astroawani.com. Tapi sebelum itu kita nak mulakan dengan perkembangan terbaru COVID-19 dalam negara yang semalam. Kalau kita lihat negara kita telah mencatatkan 4 kes baru namun tiada penularan tempatan. Itu perkongsian Kementerian Kesihatan semalam mengenai 4 kes baru positif jangkitan COVID-19 setakat Selasa dan ini menjadikan jumlah kes positif di negara ini sebanyak 8,729 kes. Walau bagaimanapun jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah sebanyak 83 kes yang telah pun diasingkan dan diberikan rawatan. Dan kalau kita ceritakan tentang kesemua 4 kes baharu ini, mereka melibatkan kes import yang mendapatkan jangkitan di luar negara yang melibatkan 3 orang warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara. Dan kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, kebanyakan kes positif baru melibatkan kes import, walaupun ada juga warga negara Malaysia tetapi itu melibatkan jangkitan di luar negara. Jadi menunjukkan kes positif akibat penularan tempatan ini semakin berkurangan tetapi masih lagi ada risiko itu kerana kalau kita lihat ada juga laporan dari portal media lain yang menunjukkan kes ataupun saringan COVID-19 yang dijalankan di lapangan terbang menunjukkan ada sedikit false negatives yang berlaku yang menjalankan ujian saringan COVID-19 itu dan didapati positif, tetapi apabila penumpang ini pulang ke negeri lain terutamanya di Sarawak, mereka didapati positif. Jadi ini menunjukkan sedikit kebimbangan akibat ujian saringan COVID-19 secara rapid test itu. Jadi risiko jangkitan itu masih lagi ada terutamanya membabitkan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara. Baik, bercakap mengenai jumlah kes jangkitan ataupun kalau kita lihat kepada jumlah kes yang masih lagi aktif di negara kita, saya kira kurang daripada 100 pada ketika ini dan ia hasil daripada kecekapan KKM sendiri dan juga kerajaan dalam membendung untuk kita ataupun untuk mengelakkan daripada menular lagi COVID-19 ini. Dan untuk itu sebelum ini juga kita telah pun mendengar beberapa kluster telah pun tamat. Kita ketahui kluster utama COVID-19 di negara kita adalah kluster di Seri Petaling telah pun tamat dan juga beberapa kluster susulan yang lain juga pun telah pun direkodkan telah pun tamat dan sebagainya. Namun terdapat lagi 2 lagi kes dikesan dalam kluster PUI Novgorod dan ini didedahkan sendiri oleh Kementerian Kesihatan yang memaklumkan terdapat pertambahan 2 lagi kes positif COVID-19 yang dikesan dalam kluster individu dalam siasatan PUI Novgorod dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 1 kes merupakan kontak rapat kepada kes indeks kluster tersebut iaitu kes 8,673 dan dia telah pun dikesan positif hasil siasatan lanjut yang dijalankan terhadap kes-kes positif COVID-19 yang sedia ada. Dan Naila telah pun mengulas lanjut mengenai bagaimana sebenarnya melihat kepada jumlah kes positif COVID-19 di negara kita semalam saja mencatatkan kurang daripada 10 iaitu tidak melibatkan kepada kes jangkitan tempatan, hanya melibatkan kepada kes jangkitan import iaitu ini yang didedahkan satu lagi adalah kes kedua pula adalah kes baru yang dilaporkan iaitu kes import dari Rusia iaitu kes ke-8,727 dan dia telah pun dilaporkan tiba di Malaysia pada Isnin dan dikesan positif semasa ujian RTK antigen di pintu masuk antarabangsa. Dan melihat kepada statistik COVID-19 di negara kita, nampaknya ada ketika kita berada pada tahap 1 digit dan ada ketika kita berada pada tahap 2 digit. Dan jelas Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah juga kita tidak seharusnya leka melihat kepada kadar 1 digit ini kerana pada bila-bila masa saja ia boleh meningkat dan itu tegas daripada kerajaan sendiri. Ya, dan satu lagi perkongsian yang agak menarik dan perlu mendapat perhatian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ini adalah kajian terhadap mereka yang telah sembuh daripada COVID-19 dalam kluster Sungai Lui mendapati kehadiran antibodi yang rendah iaitu hanya 20% yang bermakna mereka boleh dijangkiti kembali. Ketua Pengarah Kesihatan berkata kajian dari negara lain turut mendapati mereka yang dijangkiti COVID-19 itu
berhadapan dengan antibodi yang semakin berkurangan selepas 8 minggu pulih. Dan sepatutnya mereka yang dijangkiti COVID-19 ini mengalami peningkatan antibodi sehingga 80%. Oleh itu katanya Malaysia sedang menimbang untuk menjalankan kajian fasa ketiga mengenai COVID-19 dalam mencari kaedah terbaik untuk merangsang antibodi yang berkekalan pada pesakit yang sudah sembuh. Dan mengulas mengenai sifar penularan tempatan kes itu juga, ini menepati unjuran modeling KKM sebelum ini yang menyatakan pada tarikh ini kes penularan tempatan adalah sifar. Tapi bercakap tentang antibodi ini agak menarik apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah. Mungkin ini berbeza sedikit apa yang kita jangkakan mengenai antibodi. Sebelum ini kalau kita lihat apa kajian ataupun apa jangkaan pakar kesihatan di UK terutamanya, mereka ingin cuba satu mekanisme iaitu herd immunity. Mereka percaya bahawa jika COVID-19 ini tersebar di seluruh masyarakat, mereka secara automatik akan membina antibodi, walaupun itu mungkin akan menyaksikan juga kes kematian, angka korban yang agak tinggi, tetapi itu satu side effect yang mereka sanggup terima untuk meningkatkan immunity ataupun antibodi seluruh masyarakat. Tetapi kalau kita lihat kajian yang dijalankan di Sungai Loy ini mungkin berbeza daripada apa yang dijangkakan mereka. Antibodi sebenarnya agak rendah iaitu hanya 20%. Jadi walaupun anda telah menjangkiti COVID-19 itu sebelum ini, anda masih boleh lagi berisiko untuk menjangkitkannya semula. Jadi ini satu dapatan yang agak penting untuk kita beri perhatian, bermaksud risiko jangkitan itu masih lagi agak tinggi. Dan bercakap tentang itu, kita sudah pun mula mengambil langkah pertama terhadap pembukaan sempadan. Sebelum ini banyak urut-urut tentang mewujudkan satu travel bubble, gelembung travel dan sebagainya. Dan ini satu langkah pertama yang kita saksikan semalam, pengumuman tentang pembukaan sempadan Malaysia-Singapura. Tapi dalam masa yang sama, apa yang diingatkan, rakyat janganlah alpa. Setiap rakyat Malaysia dan Singapura perlu terus mengamalkan langkah pencegahan COVID-19 bagi mengelak sebarang penularan COVID-19 susulan cadangan untuk pembukaan sempadan kedua-dua negara itu secara bersyarat pada 10 Ogos depan. Ini merupakan perkongsian semalam yang kami dapatkan daripada pakar kesihatan awam Profesor Madya Dr. Malina Osman. Katanya situasi semasa COVID-19 yang semakin baik bagi kedua-dua negara bukanlah sebab dan alasan untuk rakyat terus alpa dengan langkah pencegahan yang sewajarnya. Baik, jika kita ingin mengulas lebih lanjut mengenai inisiatif ini, merupakan langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia dan juga Singapura, dan di mana Malaysia dan juga Singapura telah pun bersetuju membenarkan rentas sempadan secara bersyarat menerusi inisiatif Laluan Hijau Timbal Balik RGL dan Pengaturan Ulang Alik Berkala PCA. Dan kedua-dua inisiatif ini dijangka akan dilaksanakan pada 10 Ogos depan, melibatkan urusan perniagaan dan rasmi antara kedua-dua negara serta pemegang pas imigresen jangka panjang untuk tujuan perniagaan dan juga pekerjaan. Dan jika kita dapat saksikan semalam juga, ia susulan daripada perbincangan antara dua negara ini, dan di mana ia diumumkan menerusi satu pernyataan bersama melibatkan Menteri Luar kedua-dua negara, iaitu melibatkan Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan juga Dr. Vivian Balakrishnan. Dan turut dinyatakan adalah mengenai pemegang pas jangka panjang juga dibenarkan berada di Malaysia atau Singapura untuk tempoh 3 bulan. Dan itu satu perkembangan yang amat menarik sekali pada semalam, iaitu melibatkan kepada pembukaan pintu sempadan kita. Dan saya kira ini merupakan pembukaan pintu sempadan kita yang pertama. Dan hala tuju ataupun melihat kepada inisiatif ini, ia akan dilaksanakan pada 10 Ogos depan, dan semestinya memberikan satu nafas lega kepada bagi mereka yang bekerja di Singapura yang duduk di Johor, kerana kita tahu rata-rata penduduk di Johor ini kebanyakan mereka mencari rezeki di Singapura, jadi mereka dapat meneruskan pekerjaan mereka itu. Yap. Dan untuk itu kita nak saksikan sedikit infografik apa itu laluan hijau timbal balik dan apa itu pengaturan ulang alik berkala. Kita saksikan infografik ini.
Abara, kita bercakap tentang pembukaan semula sempadan. Ini satu langkah pertama dalam kita memulihkan semula ekonomi dan kita kembali sedikit kepada normal dahulu. Tetapi ini satu lagi perkembangan normal baharu. Bercakap tentang pawagam pandu masuk ataupun drive-in cinema. Kita dengar Urura akan mewujudkan satu pawagam pandu masuk yang pertama di Malaysia. Jadi ini satu perkembangan terbaru, kenyataan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau FINAS. Katanya akan meneliti dan memperhalusi lesen pemameran filem EF bagi sektor pawagam pandu masuk seiring pengalaman normal baharu susulan pandemik COVID-19. Kata CEO-nya Ahmad Nazri, perkara itu perlu dilakukan supaya dapat menjaga keselamatan kandungan filem yang bakal ditayangkan agar tidak menjadi mangsa cetak rompak. Katanya pawagam pandu masuk ini adalah di bawah sektor pemameran. Mungkin ia wujud disebabkan normal baharu sekaligus menjadi satu trend. Faktor keselamatan adalah kriteria penting yang dititik beratkan kerana kita kena jaga sektor pengeluaran. Jadi untuk itu kita mungkin akan menggubal atau melakukan beberapa penambahbaikan terhadap lesen berkenaan untuk disesuaikan dengan jenis tayangan sebegini. Namun sehingga hari ini kita masih belum ada lagi keputusan muktamad, dan ini kata beliau bercakap tentang permohonan aktiviti pawagam pandu masuk ini yang telah pun diberikan oleh kerajaan dalam satu kenyataan oleh Menteri Kluster Keselamatan saya kira dalam beberapa hari lepas atau minggu lepas, masih lagi tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Antaranya pengunjung mestilah berada dalam kenderaan masing-masing sepanjang masa itu dan penjualan makanan juga dibuat secara dalam talian. Kalau kita lihat SOP yang disediakan oleh MKN itu sangat terperinci apa yang perlu ditetapkan oleh pihak pengurusan dan juga pelanggan di pawagam pandu masuk itu. Contohnya misalnya kalau nak order makanan boleh gunakan hazard light untuk memberikan isyarat kepada mereka untuk memberikan makanan tersebut. Jadi ini antara SOP yang agak ketat yang telah pun ditetapkan. Jadi kita akan saksikan bagaimana proses penganjuran pawagam pandu masuk ini dan juga memerlukan kerjasama pihak industri iaitu FINAS untuk memperhalusi lesen operasi itu, dan mungkin kita dapat menjangkakan pembukaan pawagam ini dalam masa yang terdekat. Ini salah satu inisiatif normal baharu yang kita dapat saksikan. Baik, sebelum kita berhenti rehat seketika, ini satu lagi perkongsian mengenai laporan Ketua Audit Negara ataupun LKAN 2018 Siri 3 yang dikongsikan, yang dilancarkan semalam, menceritakan tentang program-program yang dijalankan atau projek-projek dijalankan kerajaan setakat tahun 2018 dan memeriksa sama ada program-program ini capai sasarannya atau tidak, perbelanjaan itu adalah tetap atau tidak, mungkin ada sedikit kerugian. Jadi banyak sebenarnya hasil laporan ini yang sangat menarik, antaranya menceritakan tentang pemeriksaan cerun. Katanya pemeriksaan cerun tidak dibuat sejak 7 tahun lepas. Ini berhubung dengan cerun di jalan sekitar Persekutuan Semenanjung Malaysia yang tidak dijalankan sejak 7 tahun lepas kerana kekangan peruntukan. Dan menurut laporan itu, cawangan kejuruteraan cerun CKC bawah Jabatan Kerja Raya perlu menjalankan pemeriksaan penyelenggaraan rutin sekurang-kurangnya sekali atau 2 kali setahun. Itu bergantung kepada tahap risiko ataupun tahap bahaya cerun yang telah pun dikenal pasti. Jadi sebenarnya setahun 2 kali, sekali ataupun 2 kali, tetapi kalau kita saksikan sejak 7 tahun lepas tiada langsung yang dijalankan. Ini adalah akibat kekangan peruntukan. Itu antara laporannya yang menceritakan tentang cerun di Semenanjung Malaysia yang terdapat juga yang mereka kongsikan terdapat 946 cerun yang berisiko sangat tinggi di sekitar Semenanjung Malaysia ini setakat 2010. Dan kalau kita saksikan laporan sebelum ini, banyak juga kes-kes tanah runtuh dan sebagainya. Pembangunan itu masih lagi pesat dijalankan, tetapi pemeriksaan dan juga pemantauan terhadap cerun yang berbahaya ini tidak dijalankan pada masa yang sama. Jadi agak membimbangkan. Betul. Dan satu lagi, kalau kita melihat kepada laporan audit itu sendiri, mendedahkan juga sistem MyIMMS terjejas 214,398 warga asing tiada rekod keluar Malaysia. Mereka masuk ke negara kita tapi mereka tidak keluar. Nah, itu yang didedahkan oleh audit semalam, iaitu di mana seramai 214,398 warga asing didapati tidak mempunyai rekod keluar dari Malaysia setakat 15 April lepas, dan demikian merupakan laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 3 yang dibentangkan di Parlimen pada semalam. Dan ini berikutan sistem MyIMMS iaitu sistem Immigration Malaysia tidak dapat mengesahkan pergerakan mereka kerana berlaku masalah system down sebanyak 4,489 kali bagi tempoh 2016 hingga 2018.
Banyak tu. Ya, ini sangat membimbangkan, sama juga seperti laporan mengenai pemeriksaan cerun tadi. Ini juga sama menunjukkan sistem down yang mungkin kita ambil mudah the effectiveness sistem online ini, tetapi ini kita lihat melibatkan ataupun menyebabkan kepada masalah yang lebih besar, iaitu mengenai dengan warga asing yang sebelum ini kalau kita lihat kecoh tentang isu parti ini, tetapi salah itu tidak hanya boleh diletakkan pada warga asing itu sendiri, kita juga perlu menjalankan penguatkuasaan undang-undang kita sendiri. Sistem itu juga perlu berkuat kuasa dengan efisien, dengan efektif. Jadi dalam masa yang sama kita menceritakan tentang isu parti ini, kita perlu lihat penguatkuasaan undang-undang kita sendiri juga. Jadi kita harap dengan apa yang dikongsikan oleh laporan Ketua Audit Negara ini, apa yang dikatakan oleh Ketua Audit Negara sendiri, tujuan laporan audit ini adalah untuk menunjukkan kelemahan seperti sasaran output dan outcome. Perbelanjaan telah pun diperuntukkan, tetapi dalam masa yang sama efektif atau tidak projek-projek dan program yang dijalankan itu, sistem itu perlu ditambah baik pada masa depan. Baik, banyak lagi perkongsian kita nak bawakan dari astroawani.com. Selepas ni kita nak lihat tinjauan pembukaan sekolah pada hari pertama buat beberapa tingkatan 4 dan sebagainya. Jadi kita nak lihat tinjauan oleh wakil Astro Awani di Kedah di Sungai Petani. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, hari ini 15 Julai merupakan sesi persekolahan ataupun pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 5, tahun 6, tingkatan 6 semester 1, kelas peralihan serta tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Dan kalau kita lihat kepada sebelum ini, hanya mereka yang menduduki peperiksaan awam saja seperti tingkatan 5 dibenarkan untuk pergi ke sekolah dan juga pengoperasian semula sekolah itu. Dan untuk maklumat lanjut, kita akan lintas langsung bersama dengan wakil Astro Awani di Kedah untuk mengetahui bagaimana situasi pembukaan semula sekolah melibatkan pelbagai lapisan murid ini yang kita telah pun kenal pasti sebelum ini, iaitu dari segi tingkatan 4 dan juga tingkatan 1 dan sebagainya. Dan kita bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang merupakan wakil Astro Awani Kedah untuk laporannya di sana. Hadi, teruskan. Okey, terima kasih Hafizi di Bukit Kewangan, dan seperti dimaklumkan saya berada di Sungai Petani, Sekolah Agama Daris Sungai Jagung, bagi membawakan liputan hari ini, hari pertama sesi sekolahan, sesi kedua bagi pelajar tahun 5, tahun 5, tahun 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4. Dan hari ini Exco Pendidikan Kedah akan hadir ke sini bersama wakil daripada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Kedah dan juga Jabatan Pendidikan Negeri JPN, dan sekitar jam 8 pagi nanti. Dan apabila kita sebut berkenaan sekolah pondok ataupun sekolah agama rakyat yang saya ada hari ini, pastinya antara perkara yang dititik beratkan adalah mengenai pendaftaran secara rasmi atau sah sekolah terbabit terhadap pihak-pihak atau badan autoriti. Memandangkan ianya akan memudahkan proses mendapatkan maklumat ataupun pendokumentasian secara terperinci agar segala urusan ataupun isu-isu yang bangkit di kemudian hari dipermudahkan kelak. Dan kita sebut berkenaan soal keselamatan, pastinya antara yang paling terkesan dalam norma baru ini adalah golongan ibu bapa. Dan saya ada interview tadi 2-3 orang ibu bapa, dan mereka menyatakan ada antara mereka membuat persediaan 2-3 minggu lebih awal sebelum ini bagi menghantar anak mereka ke sekolah. Memandangkan beberapa aspek perlu dititik beratkan, khususnya dalam segi pemakaian pelitup muka dan sebagainya. Dan jika mengikut interview tadi, ada antara mereka yang menyediakan pelitup muka tambahan kepada anak masing-masing sebelum menghantar mereka ke sekolah. Dan kita dengarkan dahulu apa yang diperkatakan dua orang bapa yang saya temui pagi tadi. Sekarang ni dah bersedia lah untuk ke sekolah. Saya lama dah cuti kan. Macam persediaan anak tu dah dibuat sejak bila? 2 minggu lepas dah 3 minggu lepas? Dalam 2 minggu lepas dah bersedia. Norma baru ni apa abang rasa dah norma baru di sekolah ni? Kena anak kena berhati-hati ke macam mana abang? Kena berhati-hati lah kan. Benda ni kita tak tahu lagi macam mana yang akan datang ni kan. Nama penuh abang? Nama penuh Ahmad Osman. Ahmad bin Osman. Ahmad Osman. Ahmad Osman bin Ismail. Ahmad Osman bin Ismail. Ya. Umur berapa?
Saya umur dalam 48. Kerja sendiri lah, Mas. Bekerja sendiri. Masih sedia lagi. Dah sedia memang dah ada 24 hari bulan itu dah hantar dah. Sampai hari ni lah. Dah 2 minggu lebih lah. Okey lah. Persediaan dari segi kesihatan tu memang bawa face mask kan macam mana? Ya, memang bawa setiap hari ada spare. Setiap hari pakai. Dari rumah sampai sekolah. Isu keselamatan ni cik memang anak tekankan lah no. Ya. Memang tekankan dari rumah lagi ya. Memang pesan jaga kesihatan lebih kurang lah. Okey, nak nama pelang cik? Muhammad Daud bin Yahya. Muhammad Daud bin Yahya. Ya. Bekerja sebagai apa? Dah besar. Bersara kerajaan ke dah? Dah swasta. Dan Hafizi, jika sebelum saya kembali ke Hafizi, mengikut enrolment yang dikeluarkan pihak JPN Kedah, seramai bagi sekolah rendah di Kedah, seramai 63,499 pelajar akan memulakan sesi persekolahan hari ini melibatkan pelajar tahun 5 dan tahun 6. Manakala bagi sekolah menengah pula, pecahan di Kedah adalah seperti berikut. 26,062 orang pelajar tingkatan 1 akan memulakan sesi sekolah hari ini. 24,332 pelajar tingkatan 2 akan memulakan sesi sekolah hari ini. Manakala pelajar tingkatan 3, 24,427 orang. Pelajar tingkatan 4, 26,062 orang. Pelajar Kolej Vocasional tahun 1, 994 orang. Pelajar tingkatan 6 semester 1, 7,966 orang. Manakala pelajar tahun peralihan iaitu 355 orang. Dan secara keseluruhannya bagi pelajar sekolah menengah di Kedah adalah sebanyak 110,198 orang pelajar. Dan itu bagi yang di bawah JPN, manakala di bawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Kedah, Sekolah Agama Rakyat Negeri, 35 buah sekolah akan dibuka hari ini melibatkan 22,971 orang pelajar tahun 5 dan 6. Sekolah Menengah Agama Rakyat, 34 buah sekolah akan dibuka melibatkan 7,155 orang pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Manakala 87 buah tahfiz berdaftar di negeri ini akan memulakan operasi secara rasmi hari ini yang melibatkan pelajar seramai 5,457 orang, Hafizi. Baik, Hadi, tinjauan Hadi sendiri di sekolah tu boleh ceritakan bagaimana tahap pematuhan murid-murid kepada SOP yang telah ditetapkan. Ramai yang saya rasa agak bimbang, mungkin murid-murid ini tak faham SOP yang ditetapkan, mungkin ada yang degil nak ikut, nak patuh kepada SOP. Jadi boleh ceritakan rata-rata adakah mereka semua pakai pelitup muka dan juga pengambilan suhu itu, bagaimana SOP yang ditetapkan di sekolah tu? Okey, sekitar 6.10 tadi saya sampai di sini, ada waris yang sudah datang ke sekolah menghantar anak masing-masing dan mengikut pihak sekolah, pengurusan sekolah, ada dihantar wakil daripada pihak wakil pengawas ataupun wakil pelajar yang diletakkan di hadapan pintu-pintu pagar, dan ianya sudah pasti akan memberikan satu kesan di mana ianya akan memastikan pelajar-pelajar di sekolah ini untuk mengikut aturan ataupun disiplin yang ditetapkan pihak pengurusan sekolah. Dan juga kita lihat tadi sebelum masuk ke sekolah, pelajar diminta memakai pelitup muka, wajib memakai pelitup muka untuk masuk ke sekolah sebelum diminta beratur untuk mengambil suhu dan sebelum dibenarkan masuk ke kelas masing-masing. Baik Adi, kita tahu sebelum ini kerajaan telah mengumumkan ada beberapa model pengoperasian oleh sekolah-sekolah ini melihat kepada ruang dan juga melihat kepada dari segi saiz pelajar di sebuah sekolah itu. Dan di sekolah yang Hadi tinjau ini bagaimana pengoperasiannya? Adakah satu sesi ataupun dua sesi ataupun menggunakan sistem sesi penggiliran? Okey Fizi, jika kita lihat di sekolah ini sudah pastinya pelajar melebihi 500 orang di mana melibatkan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6, dan ianya fokus hari ini Exco Pendidikan akan datang hari ini akan mengenal pasti bagaimana penstrukturan yang akan dilaksanakan oleh pihak pengurusan sekolah ini dalam memastikan sama ada sesi apakah yang paling sesuai, menangkan ianya masih belum ditetapkan lagi. Lepas lawatan ini akan diberitahu Exco bagaimana cara untuk sekolah ini beroperasi mengikut ketetapan pengurusan
sekolah itu sendiri. Dan antara yang akan difokuskan hari ini oleh Exco juga adalah berkenaan dengan SOP baharu yang berkemungkinan dilaksanakan bagi sekolah ini, menangkan wujud pertambahan kepada satu-satu sesi, bukan saja satu kali ganda, malah ada yang 2 kali ganda kehadiran pelajar, manakala sebelum ini hanya tingkatan 5 dan tingkatan 6 saja, Fizi. Baik, Hadi, dalam temu bual Hadi sendiri tadi bersama beberapa ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah itu, mereka lihat agak okey, tidak begitu bimbang hantar anak mereka ke sekolah. Tetapi mungkin boleh ceritakan dari sudut kos, itu mungkin kita tidak ambil kira sangat untuk membeli pelitup muka itu, untuk menyediakan hand sanitizer untuk anak-anak mereka. Mungkin Hadi ada bertanyakan soalan tersebut ataupun tinjauan Hadi sendiri di sana. Mungkin ada ibu bapa yang sedikit risau tentang kos yang perlu dikeluarkan untuk membeli barang-barang keperluan seperti pelitup muka dan hand sanitizer sebagainya. Okey, Nailah dan Fizi, sebenarnya tadi saya ada interview berkenaan dengan apa yang dilaksanakan mereka berkenaan dengan cara penjagaan keselamatan anak masing-masing, dan mereka katakan ada yang menyediakan pelitup muka tambahan di dalam beg anak masing-masing untuk dibawa ke sekolah. Pastinya kos itu sudah pasti akan menjadi perkara utama. Namun jika kita lihat sekolah agama rakyat ini sudah pastinya rata-rata menangkan mereka sudah disiapkan dengan jika kita lihat kos untuk hand sanitizer tidak perlu digunakan lagi sebab pihak sekolah ada menyediakan di kelas masing-masing. Dan ianya sudah pasti menjimatkan kita panggil kos kepada ibu bapa bagi memudahkan mereka dalam proses penghantaran anak ke sekolah ini. Baik, terima kasih Abdul Hadi langsung dari Sungai Petani atas perkongsian itu. Dan untuk ibu bapa di luar sana yang mungkin perlu ataupun ingin tahu mengenai bagaimana sebenarnya pengoperasian semula sekolah, anda boleh layari di laman web kami di extraawani.com, di mana ada 13 perkara yang kita kongsikan kepada anda semua. Anda perlu tahu mengenai pengoperasian sekolah, dan juga termasuk salah satunya adalah kita nak sentuh adalah mengenai kantin sekolah boleh beroperasi, namun waktu rehat pelajar perlu dijalankan secara berperingkat dan makanan perlu dibungkus terlebih dahulu, dan pelajar digalakkan membawa makanan sendiri. Itu adalah saranan daripada kerajaan untuk ibu bapa semua untuk mempersiapkan anak-anak mereka sebelum mereka datang ke sekolah dan sebagainya. Dan untuk itu kita ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada pelajar-pelajar. Semoga terus maju jaya. Dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Ya, bersama saya Nailah Huda. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.